Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang semulakan Al-Fadhil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, yang semulakan Tuan Pengurusi serta barisan Tuan Kuasa Masjid, yang semulakan Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, ahli-ahli syurga semuanya insya-Allah yang dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan tubuh badan kita, hati-hati kita, panca indera kita seluruhnya untuk hadir ke tempat yang paling selamat sekali di akhir zaman, tidak lain tidak bukan ialah masjid dan surau, juga majlis-majlis ilmu. Ketahuilah, orang beriman itu diburu oleh syaitan 360 ekor syaitan satu hari. 360 ekor. Secara logiknya, satu lawan 360 ekor akan tewas. Tuan Pengurusi kelilingnya ada 360 ekor setan. Tapi duduknya dalam majlis ilmu, maka bertempiaranlah setan itu. Dan orang yang duduk dalam majlis ilmu, 40 dosa diampunkan dahulu sebelum dia duduk. Niat nak datang duduk tadi, maka diampunkan. Ada harapan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Apatah lagi orang yang dengar khusyuk dengan taat. Maka kata Allah, walahu qad ghafartu, aku ampunkan akan segala dosa-dosa hamba-Ku ini. Dosa dia itu aku ampunkan, kata Allah. Allah Ta'ala kata kepada malaikat sayyah. Malaikat sayyah ini kerjanya ronda dunia. Dia akan cari tempat-tempat adanya majlis ilmu. Maka malaikat akan buat laporan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ini duduk dalam majlis ilmu. Maka Allah Ta'ala kata, walahu qad ghafartu, orang itu aku ampunkan. Jadi itu istimewanya orang yang duduk dalam majlis ilmu dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu taala. Kalau tak datang majlis ilmu, jangan kata tak dapat ilmu, nak dapat harapan pengampunan dosa pun payah. Melainkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, apa khabar semua? Kita lama tak jumpa kan? Setelah beberapa lama bercuti atas disibukkan dengan dunia, Jadi hari ini diberi izin oleh Allah Subhanahu taala untuk bertemu tuan-tuan. Kita akan kongsikan beberapa perkara, masih lagi berkaitan solat. Yang pertamanya, ada orang yang ini beberapa persoalan yang kita berjaya kumpulkan. Cara berwuduk dengan betul, kerana masih ada hari ini masyarakat kita yang wuduknya tidak sempurna. Baik, rukun wuduk apa? Yang pertama kita tahu rukun. Ada orang tidak tahu bezakan rukun. Kenapa kena sentuh juga buat wuduk? Ianya melibatkan kita punya solat. Kalau wuduknya tidak sah,
maka solatnya pun tidak sah. Sebab syarat sah solat itu dia mesti suci dengan mengangkat hadas. Hadas kecil. Hadas kecil apa? Bukan buang air kecil, iaitu berwuduk. Jadi seseorang itu dia mengangkat hadas dengan berwuduk. Yang pertamanya niat. Yang keduanya membasuh muka. Muka macam mana? Keseluruhan muka ni. Untuk kaum wanita, ibu-ibu kena ambil perhatian. Siapa dia ataupun di sini yang isterinya sebonnya panjang, balik nanti cek isteri masing-masing. Sebonnya panjang tak? Ni sebon bukan rambut, sebon di tepi ni, kat pipi ni. Siapa yang sebonnya panjang, maka kaum wanita jangan dilipat dekat telinga ketika mengambil wuduk. Hari ni ramai kan orang perempuan dilipat dekat telinga belakang. Jadi tak kena air. Yang namanya sebon ni semua mesti kena air. Sebab apa? Dia duduknya dekat muka. Sebab tu bagusnya sebon ni dipendekkan untuk orang perempuan. Ada yang kadang panjang kan? Di sini panjang. Maka bila dia ambil wuduk, dilipat ke belakang. Kena air tidak? Tak kena air. Beza dengan kepala. Dia tidaknya mestinya semua rambut. Kan? Ada orang bila tanya rukun wuduk, dia kata rambut. Bila kita tanya rambut tu berapa banyak? Sekurang-kurangnya 3 helai. Daripada mana pun kita pun tak tahu. Jadi dia kata kalau rambutnya itu panjang 3 helai, saya basuh hujung sah tak sah? Rambut panjang, ambil wuduk basuh hujung ni 3 helai, sah tak? Pening juga nak jawab kan? Sebenarnya bukan rambut, kepala. Kalau syarat rukun wuduk tu membasuh rambut, habislah orang botak, tak sah lah sembahyang ni, tak ada rambut kan? Jadi yang pertamanya ni basuh muka. Niat basuh muka. Muka keseluruhan muka. Sekali pun tak apa. Sebab tu kalau air mineral botol kecil ni, ini boleh 5 orang ambil wuduk. Bukannya ada orang kita mesti nak air banyak. Satu botol kecil ni cukup untuk 5 orang. Tuang sikit, sapu muka. Syaratnya tuan-tuan jangan angkat. Kalau angkat letak balik jadi musta'mal. Air kan ada air mutlak, musta'mal, musyammas, mutanajjis, mutaghayyir. Ini air mutlak. Jadi diambil basuh muka. Ingat orang perempuan jangan dilipat sebon ke belakang. Ini wajib dibasuh semuanya. Yang ada anak perempuan kena perhatikanlah. Jadi itu rukun wuduk. Yang keduanya basuh muka dan yang ketiganya membasuh tangan. Ni semua sampai siku ni. Ada orang sampai ni dah 60 tahun ambil wuduk, sikunya tak basah. Tak sah wuduknya. Solatnya sah tak? Tak sah. Sebab apa? Wuduknya tidak sempurna. Sunat afdal lebih lagi pada siku ni. Begini. Sapulah. Afdal 3 kali, sekali pun boleh. Jadi selepas kanan kiri, kemudian kepala. Kepala. Sapu ini, sapu tolak balik. Gitu afdal. Yang ke apa nama tadi? Muka. Niat muka, tangan, kepala. Rukun wuduk yang kelima ialah membasuh kaki. Telinga tu sunat saja. Telinga sunat. Jadi kaki tu pastikan buku laling kena. Kalau yang kuku panjang dipotong kukunya. Sebab kalau kuku panjang, terutama ibu jari tu kan, kadang-kadang orang tak kena yang bawah kuku tu. Sebab itu perhatikan jangan kalau kuku panjang, kuku berminyak dan sebagainya, orang kerja pomen sebagainya contohnya, maka wajib. Sebab tu hukum asal memotong kuku sunat. Tapi bila mana kuku itu menghalang air, maka wajib dipotong. Siapa orang perempuan yang ada cat kuku yang tidak boleh ditembusi air, maka dia kena bersihkan. Kena usaha untuk dihilangkan dia punya cat tu. Tak sah. Kadang-kadang orang kata jangan kata saya tak sembahyang, tapi tengok kuku pun warna macam tu kan. Tak sah wuduknya. Jadi pastikan wuduk kita sempurna. Yang keenam baru tertib. Anggota lain, anggota apa? Muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Itu anggota Jadi anggota wuduk. Pastikan wuduk kita sempurna, barulah solat kita akan sah insya-Allah. Jadi pastikan. Dan makruh kita ini menghempas air pada muka. Jangan hempas kan. Kadang kita ambil sembahyang sebelah orang sebelah kan, habis basah orang sebelah. Sebab apa? Dihempasnya air itu.
Adik tuan rahmat Allah. Sebagai makmum di saf kedua, di sebelah tengah. Okey. 2 ataupun 3 ataupun 4 makmum saf tengah. Kemudian saf pertama terutamanya yang ada sejadah. Selalu kakinya itu tidak lurus. Dan tidak lurus selari dengan garisan belakang saf. Jadi macam ni kan. Kita ni susun sejadah ni, apa nama? Tumit tuan-tuan bukan pada sejadah, pada garisan ni. Macam ni kan sejadahnya terkedepankan. Maka tumit itu mesti pada garisan. Kalau nak ke depan, semua ke depan. Mesti selaras. Sebab apa? Ni dah diukur 3 hasta. Luput fadilat jemaah kalau saf itu di antara imam dengan makmum lebih daripada 3 hasta. Di antara saf kedua dengan saf ketiga lebih daripada 3 hasta, maka luput pahala jemaahnya. Maka jangan diambil ringan. Sejadah imam, kedudukan imam jangan terlampau ke depan. Sikit-sikit itu boleh dimaafkan. Tapi kalau terlampau jauh, ada setengah masjid jauh sangat ke depan, ataupun depannya itu tak ada apa-apa, memang ada orang mengatakan sutrah ini sebagai sajadah. Kalau di negara Arab ada yang telah difatwakan tidak menggunakan sutrah selain daripada sejadah. Macam kita ada sutrah kan. Sebab apa? Kat sana dah jadi longgokkan. Contoh orangnya sembahyang. Sebab masjid kat sana banyak tiang. Banyak tiang. Maka orang letaklah kerusi apa semua jadi bersepah-sepah. Jadi difatwakan untuk sekadar menggunakan sejadah saja. Tapi kalau di masjid kita, bolehlah tuan-tuan bertaklid nak gunakan sejadah kalau sembahyang sendiri dan menggunakan lain sebagai sutrah. Tapi untuk imam kita tetap meraihkan meletakkan sutrah. Kalau tak ada mihrab ni, maka kita gunakan sesuatu yang boleh letakkan sutrah. Kita sebut banyak kali sutrah ni bukannya kira dia itu pak kiai ke, profesor ke, doktor ke, asatidah ke. Yang penting sama ada orang itu sedar ataupun tidak sedar akan kepentingan sutrah. Nabi SAW tidak pernah solat melainkan menggunakan sutrah. Dan kadang-kadang Nabi SAW menggunakan untanya. Letak unta kat depan sebagai sutrah. Jadi kita hari ini meraihkanlah. Kita solat itu pastikan menggunakan sutrah. Yang makmum sutrah rasminya ialah imam. Kita sebut banyak kali makmum tidak perlu kat belakang, tidak perlu nak meletakkan tongkat ke, kursi ke apa di belakang. Sebab apa? Kita ke solat berjemaah, sutrahnya ialah imam. Syaratnya mesti 3 hasta. Jaraknya 3 hasta. Jangan kita lebih. Bila lebih, maka luput fadilat jemaahnya. Dia nak dapat 27 darajat tadi tak dapat. Jangan ambil ringan. 27 darajat. Kita bayangkan kalau 27 darajat kita tukar dengan duit. Pas bayang ni Cik Sam, berapa ringgit dapat? Buka-buka RM1 aja. Sebab apa? Tak cukup fadilat jemaahnya. Dia melakukan perkara-perkara makruh. Buka tabung musi, dapat berapa? RM270 contohnya. 27 darjat contohnya RM270 lah contoh. Pastinya masjid penuh lah. Setiap kali sembahyang dapat duit, sembahyang dapat duit. Sebab zahir ni. Sebab apa? Pahala pada hari ini tak nampak. Orang tak dapat pahala. Kalaulah pahala tu macam duit, pastinya orang ramai penuh semua ni. Pahala. Jadi kalaulah pahala tu nampak, maka orang berebut nak jadi imam. Mungkin saja sebab apa? Pahala imam paling besar. Kalau orang nampak pahala tu macam duit, maka berebut-rebut orang pada hari ini nak jadi Bilal. Bilal setiap kali dia azan, maka setiap manusia yang dengar, setiap makhluk yang dengar, maka dia dapat pahala. Bayangkan kalau kita tukar pada duit, pastinya ramai. Jadi sebab apa? Sebab dia bukan duit dan kita tidak nampak. Jadi tuan rahmat Allah. Jadi mestilah diratakan saf. Tumit bukan jari. Tumit. Tumit. Sebelum sembahyang kita kena tengok kita punya tumit. Sebab apa? Dia melibatkan fadilat 27 darajat yang orang pada hari ini nampak macam ringan sahaja. Jadi tak kira saf pertama ke, saf kedua ke, saf ketiga, ataupun sampai belakang sekalipun, maka hendaklah meratakan saf. Meratakan saf supaya fadilat jemaah kita akan dapat 27 darajat. Cara mengangkat takbir. Cara mengangkat takbir ada 4 tempat.
kadang-kala ada jemaah yang tidak angkat takbir di rakaat kedua, ataupun mungkin jemaah baru, setiap rakaat baru dia angkat takbir. Sebenarnya bukan rakaat kedua. Sunat mengangkat takbir 4 tempat. Yang pertamanya takbiratul ihram. Yang keduanya ketika hendak rukuk. Yang ketiganya ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamdah. Yang keempat dalam mazhab Asy-Syafi'i, bangun daripada rakaat kedua nak pergi 3. Rakaat kedua tak angkat tangan. Rakaat kedua, rakaat keempat tidak disunatkan angkat tangan. Siapa angkat tangan, dia telah menambah pergerakan, melainkan tidak sengaja. Jangan angkat tangan melainkan tuan-tuan baru angkat takbir, tuan-tuan pun masbuk, dan ketika itu imam bangun menuju rakaat ketiga, tuan-tuan bukan rakaat ketiga, tetap disunatkan kepada tuan-tuan untuk mengangkat tangan. Sebab apa? Mengikut pergerakan imam. Walaupun kita bukan rakaat ketiga. Jadi rakaat kedua, kalau imam rakaat kedua, siapa pun rakaat kedua, kalau imam bukan rakaat kedua, imam bukan rakaat ketiga, maka jangan angkat tangan selain daripada rakaat ketiga. Dia telah menambah pergerakan. Orang setiap rakaat angkat. Angkat macam mana? Afdal. Angkat dapat pahala. Gini pun dapat, gini pun dapat, gini dapat, semua dapat pahala. Cuma yang paling afdal ialah seangkatan dengan telinga tingginya. Jadi angkat tangan pada rakaat ketiga. I'tidal ramai orang tidak angkat. Sami Allahu liman hamidah. Ataupun nak rukuk, Allahu akbar. Nak rukuk ramai orang tidak mengangkat tangan. Jangan ambil ringan, sebab pahalanya besar, angkat tangan saja. Allahu akbar. Jangan diambil ringan kerana fadilatnya sangat besar. Jadi itu 4 tempat saja mengangkat tangan. Ada orang yang lupa kerana makruh hukumnya bersalam-salaman ketika sesudah Bilal melaungkan iqamah. Sekiranya jemaah tahu, tapi dia hulurkan tangan juga kepada kita, apakah hukumnya? Okey, gini kita sebut sebelum ini kan, makruh melakukan sebenarnya bukan bersalam. Apa sahaja perkara yang tak ada kena-mengena dengan solat ketika iqamah sudah dilaungkan, antara iqamah dengan takbir, nampak kan imam Bilal, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jarak masa itu ialah masa keemasan. Makruh kita melakukan atau berkata-kata sesuatu perkara yang tak ada kena-mengena dengan solat. Apa yang kena-mengena? Contohnya meluruskan saf. Sila luruskan saf, sila matikan handphone, sila jangan buat bising. Itu adalah kena-mengena dengan solat. Walaupun masanya lama, maka itu tidak makruh, tetap dituntut. Tapi kalau perkara itu tak ada kena-mengena dengan solat, seperti contohnya melaungkan sesuatu yang baik. Seperti contoh, selepas ni kita ada tahlil, harap jangan beredar, maka perkara-perkataan itu jangan disebut. Itu tak ada kena-mengena dengan solat. Tahlil tak ada kena-mengena dengan solat. Maka kalau nak sebut, sebelum iqamah. Lepas iqamah, jangan sebut sesuatu perkara yang tak ada kena-mengena dengan solat. Ataupun kita buat sesuatu, bersalaman pun tak ada kena-mengena dengan solat. Hukum asal bersalaman sunat. Siapa dapat salam, dapat pahala dan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Wabak habis. Tapi COVID jangkit secara zahirnya, tapi hakikatnya kita ini dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala siapa bersalam. Tapi kalau salam tak kena tepat, ya ini salam pada perkara-perkara yang dilarang. Sebagai contoh tadi, itu salam tak ada kena-mengena dengan solat, maka siapa bersalam waktu masa keemasan itu, di antara iqamah dengan dengan takbir imam, maka ianya adalah sesuatu perkara yang tidak berdosa. Siapa salam tidak berdosa, tapi ianya tidaklah menjadi sunat seperti mana salam-salam selain daripada masa itu. Dia sama macam ketika khutbah Jumaat. Hukum asal bersalam sunat, tapi siapa bersalam ketika khutbah, maka perkara itu makruh.
Sia-sia. Bahasa Arabnya lara. Sia-sia pahala Jumaatnya. Sia-sia yang itu saja. Jangan hari ini ada orang kata sia-sia. Ada tempat barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah, maka luputlah segala pahala solat fardu Jumaatnya. Sampai macam tu sekali kan, sampai tak dapat pahala. Sebenarnya bukan macam itu. Maka luputlah pahala Jumaatnya. Yang mana yang luput? Yang dia buat tu. Kalau dia bersalam, yang itu patutnya dapat pahala. Tapi sebab dia bersalam waktu khutbah, tak dapat pahala. Macam tadi juga. Patutnya salam ini dapat pahala. Tapi bagaimana kaedahnya? Hukumnya hanya makruh bagi orang yang melakukan. Tapi kalau orang dah mengulur pada kita ngulur lah. Janganlah mentang-mentang makruh. Kan makruh bersalaman ketika khutbah, orang pun bersalam, kita pun buat tak tahu je. Ini bukan akhlak yang diajarkan. Makruh. Yang tak dapat pahala dia, tapi kita salam ni, salam je lah. Tapi jangan lebih-lebih pula. Ada orang dah bersalam, semua dah salam, satu saf semua salam waktu khutbah. Begitu juga ketika nak meluruskan saf. Yang dituntut ketika itu ialah meluruskan saf. Jadi jangan hari ni orang nak bersalam ketika, tapi kalau tak sengaja, sengaja pun tidak berdosa. Sengaja pun tidak berdosa. Tapi kita rugi peluang keemasan itu. Kita ini disuruh beristighfar sebelum sembahyang. Itu tuntut sila beristighfar kata imam. Maka dia ada kena-mengena dengan solat. Kita baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ada orang kata, tak ada dalam hadis, jangan baca. Bukan macam itu. Adakah dengan tidak membaca, adakah orang yang tidak membaca Qul a'udzu birabbin nas, adakah orang yang membaca Qul a'udzu birabbin nas? Macam mana? Adakah dengan tidak membaca dia lebih sunnah daripada orang baca? Macam contohnya 2 rakaat sebelum subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallah. 2 rakaat sebelum subuh. Apakah hukumnya kalau kita membaca surah selain daripada Qul ya ayyuhal kafirun? Boleh? Boleh. Ada orang kata ini sunnah. Ya, memang sunnah. Adakah dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun dia lebih sunnah daripada orang yang tidak membaca? Tak boleh juga kita mengukur gitu kan. Tapi kalau nak meraihkan sunnah, no problem. Cuma nak di-highlightkan tidak berdosa. Tidak berdosa. Jadi kita berbalik kepada yang tadi, siapa bersalaman pun tidak berdosa. Jangan jadikan isu besar. Cuma siapa yang datang pada hari ini, kita jazamkan, kita ingat baik-baik sampailah kita mati, maka janganlah kita melakukan perkara-perkara ataupun mengungkapkan. Kadang-kadang orang kata imam saja. Bukan imam saja. Bahkan makmum pun kadang-kadang kita masih lagi berbual. Itu perkara itu makruh. Dosa tak? Tidak berdosa. Tapi siapa yang berbual-bual, jangan kita kira khatib nyampai khutbah, petah lagi. Luput sia-sia pahala Jumaatnya. Yang mana yang dia berbual itu. Begitu juga ketika nak meratakan saf ni. Lepas ni kita nak ngeteh mana? Masih lagi berbual. Kan? Jangan kata tuan-tuan, kadang-kadang saya pun terlupa. Kadang-kadang bukan tuan-tuan yang ulur tangan, saya pun tengulur tangan. Kadang-kadang terlupa. Janganlah lepas ni kalau ada orang ulur, kita pun buat saja ya. Jadi jawapannya, kalau orang ulur tangan, maka kita raikan saja ulur tangan. Ketika khatib nyamai khutbah pun, kalau ada orang ulur tangan, kita ulurlah. Tapi kita ini sebagai orang yang belajar ilmu agama, jangan kita mengulur tangan kepada orang. Apa lagi contoh perbuatan baik yang tak akan dapat pahala? Contohnya kalau kita sedekah waktu khatib nyamai khutbah, sedekah, zikir, wirid waktu khutbah, dia wirid. Begitu juga pada majlis ilmu, dia sama. Jadi jangan kita buat sesuatu perkara, ini yang orang Melayu panggil buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jangan buat baik tak kena tempat ni, buat baik ni. Buat baik berpada-pada. Ini maksudnya janganlah kita buat baik tak kena tempat. Patutnya dapat pahala pula hari tu derma hari Jumaat. Haji Roslan masuk RM100 waktu. Sayangnya derma waktu khutbah. Dah rugi. Sia-sialah pahala Jumaatnya.
Yang mana? Yang derma tu lah. Tapi yang dia dengar yang lain, dia dapat pahala. Jadi hari ini jangan kita ungkapkan, maka luputlah segala pahala solat pada Jumaat. Macam solat tak dapat pahala pula. Jangan sampai macam tu. Jadi ini perhatianlah untuk diri kita. Jadi tuan rahmat Allah. Itu kalau sebut bab solat Jumaat banyak tu. Yang lepas kita sudah sentuh. Ada orang yang tak nak angkat tangan. Sunat mengangkat tangan. Sunat. Sunat mengangkat tangan. Sunat mengucapkan amin. Lagi apa? Apa nama? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhunna, radhiyallahu anhum. Sunat kita ucap. Jadi kalau orang bersalam, Assalamualaikum Imam Dahlan. Ketika khutbah, maka wajib. Wajib pula tu. Bukan sunat lagi. Wajib kita jawab salam. Walaupun ketika khutbah. Tapi beri salam makruh. Jangan kita beri salam pada orang. Patutnya beri salam dapat pahala. Tapi kerana dia memberi salam ketika khutbah, maka luput fadilat Jumaat. Yang mana? Yang dia beri salam tu. Patutnya dapat pahala, tak dapat pahala. Luput. Tapi kalau orang beri salam, Assalamualaikum, jawablah Waalaikumsalam. Jangan kita nak menambah lagi daripada mana. Waktu khutbah pula tu. Orang hari ni macam tu. Jadi kalau orang salam, walaupun tengah melakukan saf, salam je lah. Jangan kita jadi apa ni buat dah ini mentang-mentang kita kata makruh. Makmum yang keluar daripada saf, mungkin wuduknya terbatal lah. Jadi kat tengah-tengah pula tu dia keluar. Siapakah orang yang kena ganti? Sama ada orang sebelah kanan atau sebelah kiri. Tonton yang pertama, tonton kena tahu kedudukan imam. Baik katalah nanti kejap lagi sebelum Isyak, ada jemaah ni keluar daripada saf. Wuduknya terbatal. Siapa yang kena penuhkan ruang tu? Yang pertamanya kena tahu kedudukan imam. Kalaulah tuan-tuan di sebelah sana, jadi imam di sini kan, maka tuan-tuan orang yang tepi sana lah kena berhampir di sini. Kena menuju ke imam. Kalau yang batal sebelah sini, contohnya yang batal ni sejadah biru tempat Cik Isam duduk ni. Jadi dia keluar, siapa yang kena ngampir? Bukan sebelah sana ke sini, yang sini ke sana. Sebab apa? Imamnya sana. Kita kena merapat kepada imam. Kalau dua-dua tak bergerak, apa nak buat? Orang belakang ke depan jalan. Tapi jalannya awas. Depan ni banyak kosong ni kan. Awas. Janganlah di jalan ni depan kosong. Maka dia pun jalan. Batal tak? Batal lah. 3 kali turut-turut gerakan besar. Jadi kita pun jalan 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jangan terlampau besar. Sampai paling dada. Paling dada batal punya sembahyang. Jadi langkah 1, 2, 1, 2. Kan? Boleh Boleh? Malaysia? Boleh. Malaysia boleh. Jadi langkah sikit-sikit. 1, 2. Kita dah pun sampai 1, 2. Dah orang rapat pula. Macam mana? Kita pun nak ngunduh. 1, 2. Orang pun nak pernah. Apa nak buat? Berpaham-paham. Biasa orang berpaham-paham. Jadi kalau nampak orang gerak, jangan. Baik, yang ni tadi si fulan ni, dia dah nampak orang yang bergerak kan? Tunggu dia sempurna baru bergerak. Gitu Jangan kita pun dah ke depan, orang ke sini. Orang belakang boleh tutup. Engkau sembahyang, kau tengah-tengah sorang-sorang. Jadi begitu caranya. Awas jangan gerak laju begitu juga kalau kita nak berundur. Kan orang yang semalam belakang ada jemaah kan, lalu kita berundur. Ada orang mengundur. Jut-jut lagi buat tu. Batal 3 kali pergerakan besar berturut-turut batal. Ngundur sambil matah ke leher, tak. Tahiyat akhir pusing-pusing badan. Batal dia punya sembahyang. Sayang. Sayang tu.
Adik rahmat Allah. Jadi gitulah kita ini ngampir kepada imam. Hampirkan diri kepada imam. Kalau nak memenuhkan ruang saf. Kalau kiri kanan tidak penuh, maka yang belakang ke depan. Begitulah seterusnya. Nampak. Kalau kita biarkan saja, pun tidak berdosa. Tak berdosa. Jadi sekarang tak ada keperluan untuk biarkan. Ketika Covid sembahyangnya jarak-jarak. Maka seorang batal, dah ada lopong satu tengah. Ada lopong satu. Betul? Kemudian dia keluar. Apa nak buat? Adakah kita boleh menggunakan kaedah tu untuk memenuhi ruang saf? Maka dalam keadaan tu tak perlu. Sebab apa? Ada larangan khusus. Tidak boleh berkongsi sejadah. Kan? Kita pun ganti sejadah orang depan. Pula ada Covid pula kan. Kena pula Covid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekarang tak ada keperluan. Begitu juga apa nak sebut lagi? Satu, mask. Siapa yang ada keperluan, silakan pakai. Sebagai contoh kegunaan mask ni apa? Kalau tak sihat, sebagai contoh. Ada orang tak sihat, jadi dia pakai mask. Yang tak kenanya macam mana? Kalau orang tak pakai mask, mask pun kat dagu. Bila nak angkat takbir, usalli kan, orang saf, dia pun tutup. Ini tak kena. Kalau nak pakai mask terus. Jangan luar sembahyang tak pakai mask. Ketika sembahyang nak pakai mask. Tapi tidak batal. Makruh saja. Melainkan mask tu tonton tutup kat dahi lah. Batal lah. Begitu Jadi siapa pakai mask, terus pakai mask. Jangan luar tak pakai mask, sembahyang pakai mask. Makruh hukumnya. Sebab melainkan dia ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, sihat tubuh badan, maka dicadangkan untuk tidak pakai mask. Tapi kadang-kadang dah jadi macam kebiasaan, macam tak selesa kau tak pakai. Kan? Kalau nak pakai terus. Jangan kita luar sembahyang tak pakai, tapi time nak sembahyang pula nyarung. Ini tak kena. Kalau nak pakai, dia pakai terus. Hukum asal menutup mulut tu makruh ketika sembahyang. Makruh. Bagi yang ada keperluan, no problem. Adik tu rahmat Allah. Terjawablah. Nanti kalau ada soalan, boleh kita kongsi-kongsikan lagi insya-Allah. Ini juga kita kumpulkan daripada masjid-masjid lain. Adik tu rahmat Allah. Muka surat 273. Apa nak buat kalau solat dalam keadaan tidak berpakaian? Telanjang? Macam mana? Umat Islam sebagai contohnya yang dipenjara, masuk dalam penjara tahanan. Dah masuk betul. Dah masuk. Baru nak mula. Nanti bunyi kita berhenti. Berhenti sekejap insya-Allah. Imam berada di tengah-tengah saf solat. Jadi ini berlaku sekiranya imam dan para makmum semuanya tidak berpakaian di dalam keadaan darurat. Semua telanjang. Wal'iyazbillah. Kat pulau sebagai contoh tak ada pakaian. Kita berhenti seketika baru nak mula ni. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, tuan-tuan rahmat Allah. Kita sambung. Solat dalam keadaan terlanjang boleh jadi dekat dalam penjara, tahanan, boleh jadi kat tengah pulau, tak ada pakaian, kat hutan, dan dia ada sekelompok manusia yang nak solat, yang menjaga solat. Sampaikan macam tu dituntut untuk solat. Tapi hari ini masjid punyalah besar, kipas punya banyak, aircon punyalah sejuk, pakaian pun cantik-cantik, pun orang tak nak datang. Tapi nak diceritakan di sini, solat berjemaah tetap lagi dituntut walaupun dah tak ada pakaian. Jadi kedudukan yang kita nak bincang adalah kedudukan. Jadi imam itu duduknya kat tengah-tengah, macam ni juga, tapi sebaris dengan makmum. Dan jika makmumnya itu buta, maka disunatkan kepada imam untuk ke depan, walaupun sembahyang dalam keadaan telanjang. Ini dimaafkan. Darurat, tak boleh suka-suka. Tuan-tuan ada pakaian. Tadi aku dengar kuliah Ustaz Amirul Adha kata boleh sembahyang telanjang. Balik sembahyang malam ni sembahyang telanjang. Tak boleh. Jangan ada nanti buat kat grup WhatsApp. Solat dalam keadaan telanjang duduk. Bukan begitu. Ini kalau tak ada pakaian. Tapi kalau ada pakaian tak boleh. Tak boleh. Jangan ada yang nanti lepas ni sembahyang telanjang atau sembahyang pakai seluar pendek. Tak apa, saya nak guna mazhab lain. Saya bukan mazhab Syafi'i. Hari Senin mazhab Syafi'i, Selasa mazhab Hanafi, Rabu mazhab Maliki. Tak boleh gitu. Suka-suka tukar. Jadi kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Peha aurat. Peha. Lutut sampai lutut tu. Jangan hari ni orang sembahyang ada tutup baju, tapi seluarnya bawah pusat. Ketika dia rukuk, tunduk ini nampak depan kan, terbuka. Dia pakai singlet, nampak ketiak, sembahyang, tunduk, rukuk. Batal batal. Nampak daripada depan. Yang daripada bawah tak kira. Daripada bawah tak kira. Macam tuan-tuan pakai kain pelekat, so dalam tak pakai, nampak dari bawah. Contoh sembahyang dekat rumah 2 tingkat, lantainya kaca. Lantai kaca, dia pun sembahyang pakai kain pelekat. Cucu kat bawah tengok atuk sembahyang atas. Nampak. Betul tak? Itu tidak dikira sebab daripada bawah. Tapi aib lah. Jadi kalau sembahyang telanjang, tak ada pakaian, darurat, maka imam itu sejajar dengan makmum. Kecuali makmumnya itu buta, maka disunatkan kepada imam untuk ke depan. Tapi buta ni ada beberapa peringkat. Tuan-tuan sekalian pergi ziarah dekat Nongcik sana, ada sekolah Puteri Elizabeth. Bukan Elizabeth Tan, Puteri Elizabeth nama sekolah tu. Sekolah orang buta. Rupanya buta ada beberapa peringkat. Tak silap saya B1, B2, B3 gitulah. Rupanya ada yang tak nampak terus, ada yang bisa nampak, ada yang nampak, ada yang tak boleh baca tapi orang nampak, ada yang tak nampak terus tapi tak ingatlah dia punya grade apa. Jadi kalau buta masih boleh nampak, maka dianjurkan pada imam untuk sama. Kalau buta yang memang tak nampak, maka dianjurkan kepada imam untuk ke depan. Ataupun dalam keadaan gelap, waktu memang tak ada cahaya, malam gelap, maka dianjurkan imam sembahyang, kalau telanjang sembahyang dekat depan. Maka imam itu tetap disunatkan berada di hadapan, berasaskan prinsip sunatnya berjemaah untuk mereka. Dan sekiranya mereka semua tidak buta, kalau tak buta, maka berbalik kepada kaedah tadi, imam itu sejajar dengan makmum. Dan bagaimana pula kalau lebih daripada satu saf, maka dibuat satu saf sahaja. Kalau jika boleh dibuat satu saf sahaja, maka dibuat satu saf sahaja. Sekiranya ruang terlalu sempit, maka bolehlah dibuat beberapa saf sambil semuanya memejamkan mata. Tuan-tuan sembahyang kejam mata, makruh. Nanti sembahyang kejam mata makruh. Kejam tertidur. Apa
sebentar lagi sembahyang fardu subuh. Jadi jangan kejam mata. Dan mata itu makruh kalau tengok atas. Sembahyang tengok sana, tengok di sini ketika berdiri tonton tengok sini. Ketika tahiyat tengok jari. Tengok jari. Makruh kalau kita tengok sana, tengok sini. Ketika rukuk tengok jari orang sebelah. Cagu kata dia. Jangan macam tu. Jadi kalau sembahyang dalam keadaan telanjang, buat 2 saf. Saf yang belakang tu buat apa? Kejam mata. Jangan buka sikit. Dia buka pula sikit. Tapi mudah-mudahan kita tidak akan mengalami lah keadaan macam ni. Ni kalau berlaku. Kalau berlaku. Umat Islam di penjara. Pernah berlaku zaman-zaman dahulu kan, umat Islam di penjara. Macam mana mereka solat berjemaah? Begini penyusunannya. Jadi yang saf belakang kejam mata. Sial orang depan kan. Bagaimana pula kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', kalau ada jemaah perempuan sekali, ada lelaki ada perempuan, semuanya dalam keadaan telanjang, yang pastinya perempuan dekat belakang, mereka semua tidak berpakaian, maka janganlah perempuan itu solat berjemaah bersama lelaki itu. Jangan diasingkan. Sama ada dalam satu saf ataupun lebih, tetapi mereka duduk dahulu dengan membelakangkan kiblat. Perempuan tengok belakang. Tuan-tuan tenteram tak sembahyang kau? Tidak tenteram sembahyang tengok. Lelaki ada, perempuan ada. Tuan-tuan sembahyang semua tidak berpakaian. Yang perempuan tengok. Jangan tengok, kau tengok belakang. Dia memaling ke arah kiblat. Perempuan pula nak sembahyang macam mana? Jadi perempuan tadi duduk. Setelah selesai barulah mereka solat pula. Dan begitulah sebaliknya. Perempuan nak sembahyang, lelaki pula tengok belakang. Tapi boleh percaya tak? Ini kalau berlaku terkandas kat pulau, satu grup tak ada pakaian, tapi selain daripada tu, tuan-tuan kena usaha dulu. Tutuplah dengan daun ke apa, mana yang boleh ditutup. Sekurang-kurangnya kubul dan juga dubur, kemaluan hadapan dan belakang. Ini kalau dah tak ada sangat, jadi kena usaha tutup. Daun pisang ke apa kan, kalau dekat pulau. Adik rahmat Allah. Dan begitulah sebaliknya, sekiranya setiap kumpulan boleh dipisahkan dan seterusnya mereka solat berjemaah bersama kumpulan masing-masing, maka itulah yang lebih afdal. Buat grup, jangan terlampau ramai. Bila ramai, maka makin kuranglah kepercayaannya. Kadang suruh kejam mata, melainkan semua warak. Kejam